Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, salam Jumaat hari ni. So, apa pun pagi ni macam biasa, Dua akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tenaga analisis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So, hari ni Dua akan tumpu ke chart Bitcoin dan beberapa altcoin, beberapa skill altcoin yang penting, contohnya Ethereum, mungkin juga coin kata Solana, Avax. Sebab apa untuk nak tengok ke manakah long term punya kata pergerakan, and apa pun kali ni nak terangkan ke Bitcoin apakah pergerakan yang tu expectkan untuk berlaku. Hopefully data-data ini dapat membantu anda untuk buat penilaian untuk anda portfolio ataupun tindakan anda untuk next. So apa pun, let's go kita ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan. So inilah Coin Market Cap. So pertama kali senang adalah pukul hampir 7.50, hampir pukul 8 sebenarnya, dalam kuarter 5 minit lagi pukul 8. So nanti kita boleh tengok kuarter Fear Index untuk kata hari Jumaat. So Fear Index untuk hari Khamis kita berada di 20. So hari ni adakah berlaku, expected hari ni akan drop sikit lah. Nanti kena tengokkan macam mana pukul 8 nanti. So inilah Coin Market Cap. So macam biasa kita akan review dulu di Coin Market Cap. So total market still lagi dalam weekly. Untuk weekly kita still lagi dalam kuasa yang sama, iaitu 1.6 trillion. Kemudian volume drop 81. Kemudian BTC meningkat daripada 40 ke 42.2. So sebelum ni pun kata peningkatan sel daripada 439, 40, 41, dan 42 dan dah pun 42.1. So meaning dalam market sekarang memang tertumpu ke Bitcoin. So apa saja yang berlaku di Bitcoin akan mengkata efek di altcoinnya juga. So let's go kita tengok kita summary untuk semalam. Untuk summary kalau kita tengok di sini, untuk total market drop 0.17%, kemudian kuartal market berkurangan hampir 100%. Tu kata 99 sebenarnya pada 100. Kuartal pengurangan yang banyak lah kita punya di kuartal Coin Market Cap untuk volume. Walaupun masih hari Jumaat, kita still lagi volume yang berkurang. Sebab apa? Banyak macam cakap malam, disebabkan Fed punya kuartal announcement tu, kita menyebabkan market really uncertainty, ataupun kata senang kata market dalam ketidakpastian. So bila ketidakpastian, mostly price tend to drop ke bawah seperti yang tu terangkan semalam. So sebab tu kata macam tu sendiri pun tu tak beli sebarang coin walaupun point tu je. Baru dia kata 34, 32, aku tu tak buy lagi sebab apa tu, still lagi wait and see. So untuk kuartal volume BTC terus meningkat 0.18. Ini bermakna pergerakan drop semalam expected Bitcoin akan more effect lah. Macam kita 42% market didominasi oleh Bitcoin. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di 37K, 0.6% melakukan peningkatan. Ethereum 2.14. And then kita tengok untuk di BNB 3. And then mostly semua sedang melakukan rate candle. Tapi rate candle pun semalam tak melakukan banyak kan. Semua ada certain coin saja. Contoh yang melakukan banyak lah Atom 8%. Tapi kita tengoklah untuk weekly. Untuk kita weekly, untuk Bitcoin 6%, Ethereum 20%, BNB 11%, Cardano 17%, 15 SRP. So Solana dah pun 30%. Tu adakah good position untuk buy di Solana? Nanti kita akan tengok. Tapi apa pun macam cakap, selagi mana Bitcoin belum buat bottom, expected altcoin kita hold dulu. Tapi kita boleh monitor untuk expected kat manakah good position untuk buy. So meaning bila Bitcoin jatuh gitu, kita akan tengok monitor still elemental tu. Kita akan tengok Solana, kita akan tengok Terra Luna, kemudian kita tengok Avax. Untuk 3 coin ni yang tentu memang nak tambah lagi banyak. Polkadot dah telah lantai lah, tak masalah. So nanti kita tengok juga Ethereum. So guys, let's go kita pergi ke chart. Itulah kuartal untuk review untuk hari ni, iaitu untuk di Coin Market Cap, iaitu mostly pergerakan semua sedang melakukan. Untuk weekly kita hari ini yang baru hari Jumaat, tu hari Sabtu, Ahad kita ada lagi. So mostly expected untuk weekly akan turun lebih bertambah. So expected Bitcoin mungkin akan ke hampir 10%, and expected ETF atau altcoin yang lain expected more kepada 20 ke 30%. So macam cakap, bila Bitcoin drop, altcoin akan juga more drastic. So let's go ke chart untuk data yang penting untuk apa yang untuk sharekan untuk hari ni adalah di Bitcoin. So apa yang kata ini kan ni kata di chart only dah 4 hours tu. So yang monitor macam juga anda faham, tu punya kata important level adalah di kawasan 40 dan 30. So lagi mana price berada di kawasan 40-30 ni, tu tak ada sebarang pembelian ataupun transaksi. Apa yang tu menunggu adalah di kawasan 30 untuk buy sedikit. Sehingga 30 tu, di kawasan 30 pun belum terjamin lagi tu buy. Sebab apa? Di kawasan 30 adalah tak ada sebarang kata support yang strong untuk trendline. Seperti sekiranya price tu still drag sampailah kawasan 30 dan kawasan trendline, kawasan ni barulah kuartal zone more kata excited untuk buy. Untuk kawasan ni kita rasa ada ruang lagi. So 20 kuartal 30 ke
24. So expected kita ada lagi kuartal 6K boleh drop ke kawasan tu. So more expected kita tengok bila jatuh 30 nanti kita akan buat penilaian balik. Tapi walaupun 30 adalah kita punya strong support untuk di Bitcoin currently. So apa yang tu nak tengok, adakah kata yes juga market tend to drop ke bawah. So now dia cakap more expected 80% price break bawah, hopefully 20% kita tu price boleh recovery. So disebab kenapa tu expected dia bawah, macam lah dia news uncertainty dalam market, and kata stock market pun terus drop. Expected untuk stock market untuk recovery, kita perlu tunggu at least bulan 3 nanti untuk kata kita akan dapat interest rate. Expected interest rate pun untuk Fed news announcement malam pun expected, dia kata kuartal interest rate expected akan higher, and kuartal higher daripada yang bulan 1 itu, iaitu 7% ataupun 6.8%. So meaning expected market akan drop lagi time tu. So expected lah sekarang wait and see. So apapun kita akan tunggu bulan 3 nanti. Tapi bulan 3 pun walaupun belum sampai bulan 3 pun kita dah tahu expected interest rate tu memang akan naik. So untuk di Bitcoin, let's go. Apa yang nak tunjukkan? Sekiranya kita macam tu memang dah expectkan kita bearish market. So bearish market, kat manakah good position untuk buy, kat manakah, bila, apakah data yang kita guna untuk menentukan now is a good buy time. So, bukanlah now tu sekarang tu, maknanya bila point data itu muncul, adakah good buy ataupun tidak. So let's go, kita pergi ke weekly. Apa pun kita nak pergi weekly tu, iaitu inilah weekly chart. Dia akan pergi ke dia punya kuartal yang data di kuartal ni. So sebab apa kita akan tengok di weekly. Sebab apa, kalau weekly ni dia ada banyak sampai daripada start bulan, itu tahun 2011 pun dah ada ini. So seperti data yang valid. Sebab apa kita nak kuartal terangkan anda mengenai RSI. So ini RSI. Kemudian kita tengok harga price dekat atas ini. Mungkin akan zoom in sikit. Akan zoom in. So tengok ini. So apa pun nanti kita tengok. So RSI kat sini, sekiranya nampak ni price RSI dah berada untuk weekly kita pun dah berada di bawah 50. So mencakap sekiranya RSI bawah 50 ke 30, kita ke di kawasan bearish, expected price more tend to drop ke bawah. Sekiranya price tu berada 50 ke 70, price tu tend to untuk naik ke atas. Ini bullish segment. Tu nak kita dah berlaku di bearish segment, iaitu bawah 50. Itu caranya untuk kita kuartal analisis untuk data di RSI. So RSI benar untuk kata based in history, RSI untuk weekly kat manakah good position untuk kata start buy. So untuk weekly kita berada di kawasan ni. So untuk berdasarkan sejarah, untuk lepas kita nampak RSI berada di 1, 2, kata 2 tempat ni. 2 tempat ini kata bearish market, iaitu masa price dah ambil pen dulu, iaitu kawasan ni kita tengok kan, yang ini, kemudian yang ini. So ini adalah kawasan seperti ini, kawasan kuartal circle yang beli atau bottom circle. So kita seperti kat sini, iaitu masa kalau ikutkan sini dalam 5 Januari 2015. 5 Januari 2015. Kalau kita zoom in price, kita tengok 5 Januari 2015. Kita tengok kat sini. Ini adalah tahun kuartal 2013 je. Kita tengok 1 Januari, kita akan tengok bawah. 5 Januari 2015. 5 Januari 2015, 14, 9, 19 dan okey sini. So ini kalau zoom out, kalau zoom in, kalau anda tengok kat sini, so, kat bawah ni adalah 5 Januari. So 5 Januari kalau saya Juni lah. So ini seperti kat atas Januari. So tengok kat mana price betul-betul berada di bottom. Yes, dah break kita punya major resistance, iaitu antara 450 ke 259, iaitu kita punya major resistance dah break bawah sikit. Memang dalam bearish market price tend to break sedikit, iaitu seperti untuk Bitcoin 80% untuk first circle, iaitu betul-betul jatuh di kawasan kita punya kuartal RSI, iaitu masa itu berada di kawasan kita punya oversold, iaitu RSI kalau tengokkan bawah ini berada betul-betul di kawasan ini. So 12 Januari, kena tengok 12 Januari price betul-betul di kawasan ini. So ini untuk agak mudah kalau ikutkan adalah bila RSI berada di betul-betul oversold, expected dalam kawasan, kalau ikutkan industri dalam 27 atau 30 ataupun kawasan 30 saja pun dah consider untuk go buy. Yes, kalau anda buy di kawasan full di atas ini pun expected, kata anda buy di kawasan 300, kemudian drop lagi sekali kawasan kuartal
200. So ini hanya beja $100 aja seperti itu good position untuk buy. Kalau long term anda pergi long term, memang tu akan grab buy 2 macam ni. So ini untuk sekarang tu hanya tunggu RSI untuk weekly. Sekiranya weekly RSI drop kawasan tu untuk macam juga seperti bearish market. So ini RSI berada itu adalah masa terbaik anda untuk all in dalam Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang penting. So yang juga ni yang kita boleh kata masa bearish market kita akan tumpu kepada Bitcoin. Tu punya akan collect Bitcoin sebanyak boleh. Macam tu 80% tu punya dana tu akan kata beli buy Bitcoin. 20% lagi baru tu akan buy Ethereum sikit, Solana, Aave, Luna dan beberapa altcoin yang penting untuk long term. Tu kata kalau kita tengokkan RSI net, RSI yang selepas tahun 2013. Tu kita akan tengok balik kat sini iaitu yang sentuh ini. So kat ini kalau kita tengokkan RSI yang ini berada bila RSI ini expected tarikh itu dalam lingkungan 10 Disember 2018. Tindak lu akan zoom in untuk tunjukkan anda tarikh itu expected lebih kurang around tarikh itu. Kita tengok dalam ni. Okey, yang ini kita tengok dan kita akan tengok price di bawah dia. Nampak tu, so setelah 10 Disember 2018. So kalau kita tengok price untuk price kalau ikutkan bilakah price itu berada di bawah tu, kalau kita tengokkan seperti sama juga di kawasan ni. So yang ni kawasan tu 18. So tengok 10 Disember 2018. So ini 10 Disember kat sini kita akan tengok zoom out, kita tarik ke bawah. Tengok expected tarikh akan lebih kuat. Tarikh memang siap akan sama. Tengok bawah ini. So 10 Disember kita akan tarik naik atas. Kita akan tengok price. So tak belum kan. Yes, kita tengok price betul di bawah, iaitu price itu kalau ikutkan kita zoom out lagi price daripada jatuh ke bawah, iaitu daripada swing high kita, daripada all time high iaitu daripada itu 20k drop ke last support 3k tu bawah. Kau cakap bila break kita untuk position buy yang pertama kali kita untuk bearish market, kita boleh tengok dulu price tu belum drop sampai kata 60% ke 70% itu golden packet kita, iaitu masa itu dalam 374 dan 3k. Expected ada sikit bawah low sikit, expected low macam ni kita akan grab buy sikit. Ini adalah opportunity. Sekiranya dapat kawasan ini, inilah kawasan potential data yang tunggu-tunggu untuk all in tu punya dana di Bitcoin macam cakap. Kalau tu ada 10, kalau tu expected tu dah tembak 10,000, 80% iaitu daripada 10,000 itu 8,000 ringgit tu akan hanya buy Bitcoin. 2,000 lagi barulah tu akan pergi ke Ethereum sikit, Aave sikit dan beberapa altcoin yang tu akan tengok selepas ini. So untuk currently kita akan tengok RSI untuk weekly. Apakah berlaku di RSI untuk weekly? So RSI di weekly kita still lagi kuartal atas ni, still lagi ada hope untuk Bitcoin sebenarnya. Apapun itu hanya kuartal, kita tengok untuk data kan tu tak combine lagi sebab apa tu ada pun kuartal tu punya pendedahan kuartal tu punya money dalam kuartal crypto market dah pun ada expected untuk hari ni pun dia sendur sini dalam loss dalam dah 15k ringgit Malaysia daripada 49k. Tak apalah, itu hold untuk long term. Tu berarti duit itu tak pakai untuk kata sebarang kata untuk short term. Duit itu boleh hold untuk 5 tahun pun tu still lagi boleh hold dalam market. So ikut di RSI kita untuk currently kita still lagi berada di kawasan RSI kita belum betul-betul di kawasan 30. So now kita wait and see saja, macam juga wait and see untuk market pun untuk tend to modok ke bawah disebabkan macam inilah stop for uncertainty, ketika tidak pastian. Dan untuk paling awal pun kita dapat kuartal sedikit correction biarlah bulan 3 nanti. So apa pun kita akan tengok macam mana. So untuk Bitcoin kiri expected kat manakah expected untuk kata potential kita look at buy, iaitu bila price tu drop ke kawasan last support. Untuk Bitcoin lalu kita pergi ke chart BTC. So untuk yang ini, kali ni kita boleh tengok data. So untuk BTC sebenarnya kalau ikutkan ni, so ini kata adalah hanya nak monitor je, kita akan pergi ke daily. Kita weekly, tak habis weekly. So untuk weekly, so price masih lagi kawasan ni seperti apa berlaku. Yes, kita boleh berlaku rebound untuk retest kita punya trend line orange ni. Kat mana yes, pembeli dia boleh kuartal cover naik kawasan ni dan berlaku kawasan kuartal support, kemudian sampai kita punya resistance. Apa berlaku, inilah yang kita tunggukan. Untuk expected kita akan lock kita punya skala modal dalam profit, kemudian sekiranya dia break bawah, expected dalam tempat apa, bearish market expected ada 3 tahun. Untuk confirmation kita punya bearish, maknanya kita belum ada lagi kuartal pattern ataupun data yang menunjukkan kita blow off top ataupun kita kata tanda atau higher low sebelum ni. Tu apa yang berlaku, kita ada buat higher high
pergerakan masih lagi higher high, lower high, higher high, lower high. So seperti price jatuh ni kita ada 10 lagi price tu boleh recovery naik atas lagi, walaupun sebab apa kita dah start pun bearish market juga. Untuk currently kita ada lagi opportunity, ada peluang lagi untuk percentage juga 80% yes di bawah, 20% lagi kita expected atas. Apa yang berlaku macam juga as well expected untuk price akan buat pergerakan naik atas untuk dalam kawasan trendline ini dan expected sampai ke major resistance kawasan 50k, dan barulah expected pada itu kita akan expect ada data untuk Bitcoin akan terus melakukan rentan ataupun berlaku rejection. So rejection ini aku tak expected kita last chance untuk kita exit market dalam Bitcoin, iaitu lower high, higher high, lower expected kan higher high, lower low. Expected untuk ini kita belum buat lower low lagi. So apa yang berlaku expected untuk dalam maybe sampai bulan 3 nanti, apa yang berlaku kita akan nampak price itu tak drop bawah ni. Price itu drop dulu ke kawasan hampir ke 26. So apa yang berlaku kita akan buat price akan buat higher high dan lower low. So lower low kita akan expected price buat higher low. So higher low expected ke mana? Pada higher high dan low ni kita akan tarik Fibonacci baru, kita akan golden packet. Untuk currently daripada high dan low ini kita dapat kita punya daripada high ini dan low ini kita dapat kita punya resistance di kawasan 55k. So expected tu akan drop bawah lagi sebab apa? Berdasarkan 30 ni kita kalau sekiranya kita break 30 expected price ke more 10 ke bawah, tu expected dia akan drop tapi tak naik, tapi expected mungkin tak rebound sampai 30 ni. Expected sampai 30 yes adalah good potential untuk rebound, tapi kalau break bawah 30 10 tu kata price tu takkan naik lah sampai kawasan ni sebabkan market very bearish. So expected kita akan terus drop ke bawah. Expected 30 akan menjadi kita strong resistance. So berpikir 30 break 26 retrace ke 30 and expected kita akan drop more ke bawah. So untuk long term tu expected untuk kata pergerakan yang bearish ke bawah, kita akan expected untuk Bitcoin sebenarnya start untuk kita think untuk buy, iaitu bila Bitcoin masuk ke last support, iaitu last support daripada swing low pada tahun 12 sampailah untuk current high yang untuk tahun ni, untuk tahun lepas iaitu 21. Untuk last support ataupun golden box ataupun last support untuk kita punya golden Fibonacci ialah di kawasan 2.6k ke 14k berdasarkan chart yang tu draw ni inilah kawasan price tu. So meaning whatever price dalam kawasan ni adalah good potential untuk kita buy monthly, dan bila kita nak in iaitu masa price itu berada di kawasan macam ni, bila kita tengok RSI berada di 30. So kita dah hampir pun berlaku. So expected mungkin kita akan ada first touch yang pertama, iaitu macam di kawasan ni kita ada first touch 30. Expected price tu hanya drop di kawasan kuarter major support, ya kita boleh dua combine sikit untuk menjadi, kemudian expected mungkin kita akan ada recover sikit untuk 50 dan kita akan drop balik ke kawasan 30 one more time tu adalah expected untuk whatever price di kawasan ni adalah good potential untuk all in. Untuk first touch maybe kita akan hold dulu sebab apa, kita akan tengok market expected bila first touch. Kalau first touch untuk kata RSI tu iaitu RSI di weekly ni hanya sampai di kawasan 30 ataupun hampir 30. So apa tu expected tak akan all in lagi, iaitu expected apa, expected price tu hanya berada dalam kawasan box ini. So sekiranya RSI itu mengikut kata seperti yang lepas, kita akan expected ada second kata touch untuk RSI ni. So minimal satu price expected akan berada more dalam kawasan 15 ataupun di support sebaik kita akan kalau ikut draw untuk support, next support penting untuk the horizontal adalah di kawasan ni. So kita seperti untuk jatuh sampai ke 12k, iaitu seperti bawah sikit pada last support seperti mana yang tunjukkan chart tadi. Untuk circle seperti tahun 2013 tahun 2017, iaitu price tend to drop ke last support kemudian break bawah sedikit pada last support. So sekiranya kita tengok price itu berlaku kemudian RSI berada 30, itu adalah the best time untuk Zul untuk in untuk anda, bergantung pada penilaian anda. Tapi untuk Zul memang itu dah kata data itu yang tu ada dan tu akan follow tu punya plan, iaitu bila itu nampak pergerakan itu Zul akan all in di Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang lain. So itulah untuk Bitcoin. So itulah untuk long term. Sebab apa kita perlu berfikir long term, tapi untuk kata long term pun kita target macam juga lah 3 tahun bearish market ni adalah good opportunity untuk kita collect asset sebanyak boleh. Cuma masa sekarang untuk current hari Jumaat bukanlah good position untuk buy selagi mana kita tak tengok price itu drop ke kawasan kita punya last support, iaitu kawasan Zul punya price 26 dan 15k lagi, itulah kita tak kata buat sebarang pembelian. Untuk currently kita wait and see. Dan dalam wait and see tu bukan kita dapat saja. Wait and see tu kita collect modal. Tu meaning monthly hanya punya income ataupun ada side income lain, anda kumpul dulu. Standby duit tu siap-siap, maybe anda boleh simpan dulu kat mana, simpan dalam ESB dulu ke apa ke. Then bila kita dapat data flash bullish dah kota jatuh
price dah jatuh pun menjadi support, RSI pun dah di bottom, masa tu kita akan buat transaction setelah tu invest. So ini ada kumpul duit investment dulu untuk di dalam market untuk net kita punya pembelian. Tu itulah untuk long term. So untuk short term, untuk 4 hours, apakah kita akan seperti nampak untuk short term untuk hari ni? So kalau apa kalau ikutkan nak layan bearish market, orang kata tak syok lah, kita akan training kita punya pergerakan support resistance. So untuk di 4 hours apa yang berlaku juga, kita akan ada major resistance ni, minor first resistance kita sekiranya gagal, kita akan seperti katakan drop bawah. Now dah drop bawah, so drop bawah kita still lagi pergerakan tu expected boleh naik atas. Sebab apa? Kita ada satu trend line yang strong kawasan ni. So kawasan itu expected dah berlaku untuk minor punya pergerakan, iaitu kita buat lower low dan higher high lebih high daripada yang sebelum ini. Tu ini untuk small short term movement, yes, kita ada expected ada berlaku kenaikan sampai mana? Kita cakap tu ada strong support di 40, potential boleh berlaku naik 40, iaitu buat apa? Untuk current pergerakan lower low, higher high low, kemudian lower low, higher high, lower high, expected net kita akan buat higher high yang baru. Higher high baru expected mana? Boleh ada sampai di kawasan trend line dan kawasan 40. Those expected more hanya sampai di kawasan trend line ini. Tu tak sampai kawasan pro, expected kawasan trend line hijau ni, and expected expected barulah Bitcoin expected kan ada drop balik untuk kata more long term, more pergerakan lebih besar, iaitu higher low, lower low, higher low, expected akan buat ada lower low ke 30. So ini yang Zul expectedkan untuk pergerakan sekarang, iaitu untuk pergerakan ke bawah. Sebab itulah Zul tak ada sebarang pembelian, sebab apa? Zul mau expected 80% kita akan drop ke bawah. 20% tu hanya kata hope saja, kata harapan untuk kita. Sekiranya naik tak masalah. Zul ada position di kawasan ni, dah buy banyak per 3,000. Zul hanya tak buy di kawasan 32 tak masalah, atau hanya beza lah 10,000 tak masalah. Itu Bitcoin berlaku pergerakan tu. Sebab apa? Kalau nak buy kawasan ni, risk management tu tak sesuai. Untuk anda yang dah first position itu, dia masuk kawasan ni, tak masalah, first position anda. Now adalah wait and see saja. Price naik anda akan untung, price drop anda expect akan anda loss sikit, tapi expect anda akan ada modal lagi. Sebab apa yang cakap, kalau nak buy kawasan ni yang best sikit aja 20% saja. Kalau anda pada first beginner, bagi tu tak buy. Sebab apa? Tu dah position tu adalah tak 30 lah, tak bukan good position tu, ialah good position tu adalah di kawasan start 30. Tu 30 pun macam juga awal tadi, 30 pun tu akan tengok balik data adakah good position untuk buy. Yes, 30 expect mungkin tu akan drop bit 1k, tapi tengok dulu RSI dan store RSI untuk keadaan masa itu. So apa plan pun di 30 barulah tu akan more fokus, tu akan untuk adakah buy tidak, bergantung data-data yang ada pada masa itu. So let's go kepada Ethereum juga. So Ethereum, apa yang berlaku untuk Ethereum? So untuk Ethereum dah pun sampai kita punya resistance yang pertama, ataupun last minor resistance dah pun break untuk mencakap itu ada position untuk buy di kawasan 28 itu untuk dulu buy. Tapi apa yang berlaku mencakap Bitcoin ada 10 untuk drop. So bila 10 tu drop, itulah sebab kenapa tu tak buy di Ethereum itu. Nah, apa yang berlaku, price dah break up dan dah pun berlaku retest. So retest ini adalah confirmation untuk dia drop ke bawah, expected drop lagi ke bawah. Macam Bitcoin expected untuk drop ke 30. Mungkin tengok akan berlaku sikit rebound ke sampai kawasan trend line hijau tu. Untuk Ethereum, sekiranya Bitcoin melakukan rebound ke trend line yang hijau tu ceritakan tadi, expected Ethereum juga boleh berlaku rebound ke kawasan trend line ni. Expected kita ada second touch, second quarter retest untuk trend line gagal juga. Expected BTC gagal, BTC drop ke 30. Ethereum expected akan drop ke kawasan last support, iaitu 1.6k. So untuk Ethereum, whatever dalam price ni tu akan start buy, iaitu dalam 1.6k. Tu akan buy sikit lah. Untuk monthly tu akan buy untuk monthly. Whatever Ethereum kawasan ni tu akan grab. So bila masa tu nak in di Ethereum, bila kuartal BTC flash kuartal weekly punya RSI di kuartal 30, masa tu akan kuartal Ethereum ni barulah tu akan all in, tu akan tambah kuartal dana yang tu ada tu akan tak tunggu dah, tu akan all in terus di Ethereum. So untuk selagi mana Ethereum Bitcoin tak flash tu punya weekly tu hanya akan buy weekly, buy kuartal monthly saja di Bitcoin. Tu akan buy 100 kuartal mungkin kuartal 100 kuartal dalam dolar. Kalau ringgit Malaysia dalam 500 buy Bitcoin, 500 Ethereum, 5 next month 500 Bitcoin, 500 Ethereum. Dan bila sampai saja di kawasan
last support tu ataupun RSI tu barulah Zul akan all in semua yang Zul ada untuk Bitcoin dan Ethereum. Sebab apa? Selalunya Zul akan dah separate sendiri. Ini duit untuk Bitcoin, ini untuk Ethereum. So bila ada berlaku kata Zul akan all in turun duit tu, kemudian sama juga di altcoin lain, Zul akan kata expected all in juga target yang Zul nak untuk altcoin. Tu untuk Ethereum inilah Zul expectkan kat mana expected Zul akan start berminat untuk buy Ethereum balik, iaitu bila price tu berada di 1.6 dan 1k, iaitu apa kawasan ni? Ini kawasan last support untuk Ethereum untuk expected daripada harga open hinggalah harga high sekarang. Expected last support 60%, 7% correction, iaitu dalam bearish market more kepada 80%. So 80% kita expectkan drop satu, maybe kita akan drop dapat dalam 900 kata 800, itu adalah kata harga bearish, hari bearish market untuk 3 tahun yang kita boleh lepas. So harga itu kalau anda sebagai cryptorian, memang harga itu anda tak boleh lepaskan. So itu untuk Ethereum. So next coin yang tu nak buy juga, iaitu tu akan pergi coin yang penting je, coin yang memang kalau siapa-siapa buy memang expected dia punya portfolio untuk net circle, memang kata anda akan portfolio anda akan memang in good condition. So Solana now dah pun drop ke belum lagi drop lah support seperti mana di Ethereum, hanya dah pun jatuh lah supportnya, iaitu 60% dah kawasan 70. So meaning kita expected Solana akan drop more 90%. So 90% kita net support yang strong, kita berada di kawasan $20 ke $22. So meaning apa berlaku expected untuk Solana mencakap whatever go dalam posisinya adalah di last support, tapi disebabkan Bitcoin belum lagi berada di support dan expected untuk Bitcoin more tend to drop bawah untuk current market dan untuk current market dan current performance untuk uncertainty dalam market kan ni more expected dalam bearish market. So expected untuk Bitcoin drop ke last support. Untuk Solana kita akan nampak price tu drop hampir 90%, iaitu 90% dalam $22 dan $12, iaitu kawasan kalau kita tengokkan zoom out kita ke bawah, kita ada kawasan good support di kawasan ni 1, 2, 3, 4. So ini adalah seperti dalam bearish market, ini adalah price yang anda tak perlu lepaskan, iaitu dalam 25 ke 22 ni price must buy untuk Solana. Kemudian untuk AVAX, so bila anda boleh kata mark dah dalam macam zoom mark ni, iaitu dah charting berapa 80% drop kat mana. So now sekarang ni lah wait and see. Dalam wait and see, kita ambil buat, kita hanya kumpul modal, letakkan anda dah asing, okey untuk Solana, untuk Ethereum macam ni, untuk BTC macam ni. So ini bila sampai masanya kita akan all in terus. Kemudian di AVAX, so ada coin yang tu nak untuk long term juga. Untuk AVAX tu sama juga seperti Solana, iaitu dah pun jatuh ke last support bounce sikit. So expected untuk Solana kat mana kan good position untuk buy. Untuk Solana tu expected untuk di kawasan ikut kita akan ada di support kita ada strong support di kawasan ini. Maknanya first kita akan tengok strong support iaitu kawasan ni. So untuk AVAX ada potentially drop itu tak banyak sampai ke 90. First kali kita tengok iaitu di kawasan 40 still lagi kawasan kita punya major resistance, iaitu 56 tu ni major support, iaitu 56 dan 32. So tapi apapun kita dah drop hampir kawasan ni, kalau ikutkan dah jatuhkan 63%, Bitcoin jatuh baru 50%. So agak potential, agak AVAX tu mungkin tak jatuh hampir 90%, kita expected mungkin dalam mostly sama juga dalam 80%. So 80% expected dalam drop bawah sikit. So drop bawah ni ada apa, kalau ikutkan ini kita ada juga strong support, iaitu yang ini. So meaning kita akan nampak ini pergerakan ni. So meaning mungkin kita akan buat miner yang baru. So yang ni expected inilah kawasan 10 untuk kita drop untuk AVAX, iaitu price expected hanya di betul-betul di bottom last support kita, iaitu around dalam $32. So expected tu dalam 30 antara $30 dan $35 price must buy untuk AVAX. So ini kata expected hanya drop dalam kuasa 70 ke 80% saja untuk AVAX. So price ini adalah kata good untuk Zul akan grab. So kemudian untuk di Luna pun agak strong hanya. Luna untuk di price berapa? Luna hanya drop baru saja 50%. Tu dia expected sama seperti Ethereum. Bitcoin drop 5%, dia pun drop 5%. Sebab apa Luna ni strong? Luna ni ada UST ataupun Terra Luna. Atau UST, bukan USDT, UST. US dollar Terra Luna. Tu mina apa berlaku? Bila dalam bearish market, kata buyer akan more tend untuk simpan duit aset dia di dalam stablecoin. Tu UST adalah stablecoin. Kata kita ada USDC, USDT and UST adalah kata coin yang di-create berdasarkan supply Luna. So lagi banyak UST di-create ataupun lebih ramai orang guna UST, apa yang berlaku? Lebih banyak
coin Luna akan di burn. So meaning supply Luna akan drop. Sebab tu tengok price nak dah drop pun susah. Sebab apa? Dia punya ikatan dengan USD tu kuat. So meaning dalam bearish market sepatutnya Luna akan more perform better. So, sebab tu Luna tu akan buy. So untuk Luna tu hanya tunggu, sama juga tu akan tunggu untuk flash untuk kata di Bitcoin. Bila Bitcoin sampai saja weekly punya bottom 30, tu akan start buy Bitcoin. So meaning untuk expectation Bitcoin jatuh 80%, kita akan sepatutnya Luna juga jatuh dalam 8%. So 80% kita akan sepatutnya dalam still lagi sekali. So kita still lagi dalam kawasan kita punya last support, iaitu kawasan 39.22. So kalau kita tengok horizontal support kita ialah di higher high sebelum ni, iaitu expected dalam price. Kalau kita ingat, kita boleh untuk 22. So 22 tu dia sepatutnya tak lebih lower pada 82 anda boleh dapat. So meaning whatever dalam price kuartal expected dalam 30 ke 22 adalah good position untuk kita start buy untuk Luna. So meaning price masuk aja 30, tu akan start buy, tu akan buy monthly. Tu mungkin minggu depan seperti kalau mungkin bulan depan jatuh dalam around price still lagi dalam 30 22, tu akan buy lagi 20 lagi. Bila price tu berada di kawasan bawah ni, tu akan attend buy more kuartal agresif untuk Luna. So guys, itu aja 4 coin yang tu hanya memang fokus untuk buy untuk next tu punya bearish market, iaitu Bitcoin. Personally Bitcoin 80% memang tu akan buy Bitcoin, 20% lagi tu akan kuartal 5% di Ethereum, 5% di Solana, 5% di AVAX, 5% di Luna. So ini apa yang berlaku tu sepatutnya more hanya 4 coin saja tu akan fokuskan. Kemudian di hujung bearish market, iaitu sepatutnya 3 tahun, sepatutnya katakan mula pump balik, iaitu tahun 2025. So ini awal tahun ataupun tahun 2024, kita tahun 2024 kita expect 22, 23, 24, and then 25 kita akan pump. So tahun 2024 barulah tu akan start untuk beli altcoin yang lain. Contoh di Cardano, tengok harga masa Matic, Phantom, Chainlink. So banyaklah coin-coin. Kalau ikutkan ni, gold coin ni memanglah zone yang aimkan. Kalau anda tengok tu punya trading view, ada di gold coin ni BTC, Ethereum, Solana, AVAX, Luna. Kemudian expected 4 tahun yang terakhir tu akan fokus pula Polkadot, Cardano, Link, Matic, Phantom. So coin-coin ni ada mungkin another coin, contoh maybe Atom, mungkin nak kata ada lagi aku tengok lah Algo. So time tu mungkin dia akan kaji balik untuk altcoin lain, dia akan sepatutnya dia akan buy juga beberapa altcoin lain masa itu. So untuk kali ni jangan risau, untuk 3 tahun kita ada good time untuk kita collect asset, untuk collect kita punya modal dulu, dan bila sampai masanya barulah kita invest. Masa itu kita buy low, nanti kita akan sell high. So guys, itu aja untuk pagi ni. Hopefully data-data yang Zul share ni membantu anda untuk tengok market. So sebelum kita akhir untuk ni, kita akan tengok fear and index. So fear and index untuk hari ni, kalau Zul refresh, kalau tengok refresh tu fear and index untuk hari ni, kita berada di 24. So expected meningkat sikit. Yes, good, meningkat daripada ikutkan hari Khamis kita hanya 20. Nah, untuk kata hari kita berada di 24. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. So jumpa lagi malam nanti. So malam hari ni cuti, so jumpa lagi malam nanti untuk review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.